Salam sejahtera dan salam sorakku sayang, bersama saya Grace Chon Lee. Berita utama, kerajaan melihat golongan belia pada hari ini sebagai aset yang berpotensi memimpin negeri dan negara pada masa depan. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, atas sebab itu, Jabatan Belia dan Sukan telah diwujudkan di setiap negeri termasuk di Sarawak bagi menjaga hal ehwal belia. Di Sarawak pun kita ada Kementerian Belia Sukan dan juga Pembangunan Usahawan yang menjurus menjaga hal ehwal pembangunan belia dan juga pembangunan usahawan belia. Ini menunjukkan berapa pentingnya kerajaan, baik kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri melihat golongan belia. Ada falsafah pepatah mengatakan kalau kita hendak melihat bagaimana keadaan negeri, negara kita di masa akan datang, kita lihatlah bagaimana keadaan belia kita pada masa ini. Beliau berucap demikian ketika merasmikan sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Sarawak 2022 di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri pada Sabtu. Dalam hal itu, Datuk Seri Abdul Karim berharap jabatan dan agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO serta pemimpin akan bekerjasama untuk membentuk belia yang progresif dan aktif. Sebab itulah menjadi tanggungjawab kita. Baiknya di pihak kementerian, baiknya di pihak jabatan, baiknya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemimpin-pemimpin masyarakat, wakil-wakil rakyat dan juga pemimpin-pemimpin NGO yang menjaga hal ehwal belia adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk memastikan agar negara, negeri, masyarakat kita masa akan datang adalah masyarakat yang dapat mewarisi ataupun masyarakat yang belia pada masa ini adalah masyarakat yang dapat mewarisi, yang boleh kita lihat sebagai pemimpin untuk memimpin kita di masa akan datang. Sementara itu, dalam sidang media selepas program, Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan penganjuran Hari Belia Peringkat Negeri Sarawak dan penyampaian anugerah kepada para belia serta Persatuan Belia adalah untuk menghargai sumbangan golongan tersebut dalam pembangunan negeri dan negara. Sebenarnya tarikh Hari-Hari Belia ini diadakan ataupun sambutan ini diadakan untuk memberi penghargaan kepada sumbangan belia terhadap pembangunan negeri, pembangunan negara. Pada majlis itu telah diadakan penyampaian anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Negeri Sarawak 2022 bagi kategori individu lelaki, wanita serta pertubuhan. Bagi kategori lelaki, Johan dimenangi Robson Jok Laeng, manakala naib Johan dimenangi Harish Abdullah. Sementara itu, bagi kategori wanita pula, Johan dinobatkan kepada Hannah Maria Lamat dan naib Johan disandang Leona Stephen. Manakala Kelab Belia Permata Halaman Kurung Sian Belian Sarawak diumumkan sebagai Johan, bagi kategori pertubuhan dan Kelab Rakan Muda Bandar Bintulu pula diumumkan sebagai naib Johan. Laporan seterusnya, Muhammad Firdaus Abu Bakar dan Siti Azliani Jasini dinobatkan Johan pertandingan Bintang Piramli 2022 Zon Sarawak sekaligus bakal mewakili Sarawak di peringkat kebangsaan. Kedua-duanya mempersembahkan aksi memukakan untuk muncul Johan dalam kategori lelaki dan wanita pada pertandingan yang diadakan di Auditorium Piramli RTM Kuching pada Sabtu. Saiful Iran Sarkawi dan Norainina Safiah Ahmad Zaidi dinobatkan tempat kedua, manakala tempat ketiga disandang oleh Mahathir Zalaini dan Nur Hamimah Borhan dalam kategori masing-masing. Pertandingan tersebut telah diserikan dengan kehadiran Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ia turut disajikan dengan persembahan penyanyi terkenal Bob Yusof, Farhan dan Felicia Gap diiringi penari daripada Kasumatari dan kumpulan band combo di Aspirasi RTM. Ditatau pula, program Temu Degar Outreach bersama masyarakat ini dianjurkan oleh Pejabat Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Bintulu dengan kerjasama Pusat Hikmat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus merupakan platform bagi membantu rakyat terutamanya di luar bandar untuk mendapatkan pekerjaan.
Menteri di Jabatan Premier Sarawak Merangkap Adun Kakus Datuk John C. Ketayah berkata, melalui program ini juga maklumat seperti faedah-faedah yang diperoleh dengan mencarum turut diboleh dapati. Jadi perawat kita saat itu amat amat. Kita tadi dah pelabak kaku dari buah kota terang amat. Lepas kita ketemu aku sudah cukup terang. Daripada kesida IPKSO aku nama penguntung kita ya. Kena ketemu kita yang masuk negara kita ke Jawa Rumah Kanjai. Jadi ketemu kita selama tu kita itu tadi sebenarnya ketemu kita itu ketua bagari. Ketua parai ke sakit ke atau ke setengah sakit ke setengah namanya setengah nyawa kita dalam pilihan ya ada komisi ketemu kita tahu dari pampasan banyak ketemu kita tahu saya bukan sama aku dah menemu rapat tu nemu tu tadi kita nasib mana kita tahu itu ke lawan kita terdengar kepada orang aku nama aku untuk kita ke kena temu aku tadi lebih kali tersebut aku dan kita kena tahu tadi mana lagi kita dah bertemu kita nama kita patut bertemu kita hari sudah pakai tak bantu tak bertolong. Beliau berkata demikian dalam program tersebut di Rumah Ali Seredin, Sangan Tatau pada Jumaat. Datuk John C.K. memberitahu pihak Perkeso menyediakan 652 peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh 5 buah syarikat pada temuduga terbuka hari itu. Pada majlis tersebut, beliau turut berkesempatan menyerahkan faedah Perkeso kepada 2 penerima. Beralih ke perkembangan di daerah Meradong dengan usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS, digesa agar mendaftar perniagaan untuk membolehkan mereka menikmati pelbagai bantuan yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak seperti Special Relief Fund SRF. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Merangkap Adun Semop, Dato' Abdullah Saidul, usahawan juga disaran agar menghubungi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC untuk mendapatkan pelbagai bantuan yang disediakan bagi memajukan lagi perniagaan mereka. Kena menyediakan budaya lah, menyediakan satu fasiliti yang cantik di situ lah. And then program usahawanan di Bahia pun memang saya galakkan dapat lepas tu pula saya galakkan kita orang kontak dengan SEDC sebab banyak bantuan di bawah SEDC ya. Kami bandun untuk usahawan-usahawan yang malah kuih ya, ada yang dapat dapat bantu besar. Beliau berkata demikian ketika ditemu ramah selepas merasmikan program sambutan Merdeka Pemuda Daerah Meradong 2022 dan penyerahan sumbangan peruntukan MRP Dun Semop di Pejabat Parti Pesaka Bimbucara Bersatu PBB Cawangan Meradong pada Sabtu. Beliau dalam pada itu memuji inisiatif pemuda PBB Cawangan Meradong kerana berjaya menganjurkan program yang amat bermakna sempena sambutan Hari Kemerdekaan. Katanya komitmen seperti ini haruslah diteruskan agar ramai lagi pemuda terlibat bersama kerana sektor penjualan barangan dan makanan haruslah mendapat kelulusan dari pihak Majlis Daerah Meradong dan Julau. Dato' Abdullah turut mengumumkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP Dun Semop berjumlah keseluruhan RM14,000 kepada 4 agensi seperti tertera. Berita selanjutnya, semua penduduk di daerah Seriburan, terutamanya golongan berumur 40 tahun ke atas diseru untuk tampil melakukan saringan kesihatan. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, saringan kesihatan adalah penting dijadikan sebagai satu pelaburan untuk masa hadapan. Ujar beliau, bahagian serian misalnya perlu meningkatkan lagi bilangan mereka yang berusia 40 tahun untuk menjalani saringan kesihatan. Jelasnya, setakat Julai 2022, bahagian tersebut telah mencapai 524 orang atau 42.7% daripada 1,225 orang yang disasarkan untuk tahun 2022 di bawah saringan kesihatan peka MB40. Justru katanya jumlah itu masih rendah dan perlukan komitmen semua pihak bagi memastikan bahagian serian mencapai sasarannya untuk tahun 2022. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Pelancaran Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat daerah Siburan di Dewan Siburan pada Jumaat.
Tambah adun meradong itu, program jelajah ANMS mampu menyokong dan menempati usaha mereka supaya pihak menjadikan keluarga Malaysia amnya dan penduduk siburan khasnya sihat sejahtera. Sementara itu, seramai 76 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bintulu telah menerima insentif setelah cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM bagi tahun 2021. Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming telah menyerahkan sumbangan daripada Pusat Khidmat Dun Tanjung Batu itu dalam satu majlis di Dewan Cenderawasih SMK Bintulu pada Jumaat. Semasa berucap, Johnny berkata insentif itu adalah sebagai penghargaan kepada pelajar yang telah gigih berusaha untuk mencapai kecemerlangan. In the past 2 years, we have been tormented by the COVID-19, which caused schools to be shut down and all form of learning was shifted and transformed to online learning. I believe that all these are big challenges and stressful towards all the students and also the teachers, especially to those who are preparing for the public examinations. However, smooth seas do not make skillful sailors. I am personally impressed that you have maintained a great self-discipline and did not give up even though the environment was challenging. Selain itu katanya, insentif ini bukan sekadar ganjaran, bahkan ia juga sebagai dorongan mental kepada pelajar yang bakal menduduki SPM. Selanjutnya, Jabatan Penerangan Malaysia Japan Daerah Kuching meneruskan penganjuran program Merdeka Komuniti Keluarga Malaysia dalam menghangatkan lagi sambutan bulan kemerdekaan yang bakal tiba di kemuncaknya tidak lama lagi. Program kali ini dianjurkan menerusi kerjasama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Masjid Kuching dan JKKK Kampung Bintango Kecil bertempat di Laila Cafe Kampung Masjid Segoleng pada Sabtu. Pengisian program menyaksikan barisan exco ahli JKKK Kampung Masjid dan Bintango Kecil turut bersama mengagihkan bendera kebangsaan kepada kira-kira 100 pengunjung di kafe berkenaan. Majlis dimeriahkan dengan semua pengunjung termasuk beberapa dari semenanjung Malaysia turut sama menyanyikan lagu Jalur Gemilang dan Keranamu Malaysia sambil mengibar jalur gemilang. Bercakap kepada media selepas program berakhir, Ketua Kampung Masjid Segoleng, Saleh Sulong mengucapkan terima kasih kepada pihak Japan Daerah Kuching kerana sudi menganjurkan program itu di Kampung Masjid Segoleng. InsyaAllah kita akan adakan aktiviti yang berkait dengan kemerdekaan kita. Jadi kita akan rancanglah. Sementara itu, Pegawai Japan Daerah Kuching, Hussein Rajidin berkata, program itu merupakan aktiviti tahunan Japan setiap kali sambutan bulan kemerdekaan. Antara objektif yang kita hendak kekalkan dalam sambutan perayaan ini adalah supaya perayaan ini tidak dilupakan. Iaitu perayaan ini tidak dilupakan oleh lapisan masyarakat yang mana memandangkan kita ada banyak anasir-anasir jahat daripada luar, walaupun ada banyak penjajahan daripada luar dari segi kebudayaan. Kita tidak mahu aktiviti-aktiviti ini dilupakan oleh sekian lapisan masyarakat. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.